KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot Bina Upaya Guru, di mana kita akan membicarakan tentang bagaimana seorang guru ini untuk menjadi seorang guru biasa, pensyarah maupun seseorang dalam bidang pentadbiran. Dan kali ini kita bawakan topik yang cukup menarik, iaitu mudaris dini. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan mudaris ini? Baik, sebenarnya perkataan mudaris ini berasal dari perkataan Arab yang bermaksud mengajar ataupun pengajaran, di mana warga pendidik ini sememangnya harus menjalankan tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu dengan sebaik mungkin, dan sekiranya gagal mungkin akan menjadi satu kesalahan, kerana itu adalah amanah untuk memberi pendidikan kepada murid-murid mereka. Dan kali ini kita bawakan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Di kiri saya kita persilakan dahulu Encik Muhammad Razif Ishak, Ketua Penolong Pengarah Unit Guru Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Encik Razif, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama saya. Dan di sebelahnya pula kita ada Encik Afendi Sahi, iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Murid dan Akademik Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Encik Afendi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Nampaknya dua gentleman di sebelah saya nampaknya kacak bergaya, di mana kita akan bicarakan tentang mudaris dini. Ya, kita nak mulakan dulu sebab ialah sebagai sedia maklum, terdapat pelbagai jenis guru yang ada di sekolah, terutamanya di Malaysia ini. Yang paling terkini adalah guru dini. Setelah kurikulum bersepadu dini diperkenalkan pelaksanaannya pada tahun 2015. Jadi bagaimanakah wujudnya pejawatan guru dini sebenarnya? Silakan Cik Razif. Ya, terima kasih kepada Cik Irfan ya. Sebagaimana kita sedia maklum ya, kurikulum sepadu dini ini adalah kurikulum baru, antaranya paling terbaru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Setelah melalui pelbagai bengkel, semakan, pembinaan, pemurnian, dan dibawa kepada seminar-seminar, kan, kemudian keluar resolusi berkaitan dengan pemantaman kurikulum ya, pada tahun 2008, dan dibawa kepada persidangan ketua-ketua Majlis Agama Islam seluruh negeri Malaysia ya, pada tahun 2011 bersetuju ya, dengan cadangan kurikulum dini ini diselaraskan dan dijadikan sebagai kurikulum kebangsaan. Baik. Ya. Jawatan Kuasa Kurikulum Agama ya, Lembaga Penasihat Pelajaran dan Pendidikan Agama, iaitu LEPAI, yang di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, telah menyelaraskan kurikulum dini bagi kegunaan sekolah agama negeri, sekolah agama rakyat dan sekolah agama bantuan kerajaan ya. Setelah diperkenalkan dan disetujui oleh Majlis Raja-Raja kali yang ke-231 pada 27 Februari 2013, akhirnya kurikulum bersama dini menjadi kurikulum kebangsaan ya. Bertitik tolak daripada pelaksanaan KBD tersebut ya, diwujudkan pejawatan dini yang diluluskan oleh Majlis Pusat bagi tujuan pelaksanaan di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Baik. Ya. Sehingga kini ya, sehingga tahun 2002 ini ya, terdapat 2054 jawatan guru ini telah diluluskan bagi menampung 184 sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan menengah yang di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengendalikan kurikulum bersepadu dini ini. Baik, sebab kita boleh lihat di mana sekarang ini ada lebih kurang 2054 jawatan guru ini diperkenalkan bagi memenuhi ataupun menampung 186 buah sekolah agama bantuan kerajaan ataupun SABK. Baik, itu dari segi pengenalannya kita boleh lihat di mana daripada tahun 2008 sehingga 2013 wujudnya jawatan guru dini ini tadi. Kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan dengan kurikulum bersepadu dini. Tadi kita dah sebut KBD ini apa sebenarnya? Silakan. Baik, terima kasih Irfan. Mudah untuk kita fahamlah, secara mudahnya untuk kita faham kurikulum KBD ini ataupun kita sebut kurikulum bersepadu dini ataupun kurikulum KBD merupakan kurikulum dilaksanakan di sekolah agama KPM dan juga luar KPM
yang diselaraskan dengan kurikulum kebangsaan dan diangkat menjadi kurikulum kebangsaan di arus perdana. Ini bermaksud kurikulum KBD ini telah diangkat menjadi kurikulum kebangsaan dan kedudukannya adalah sama dan setaraf dengan kurikulum kebangsaan yang lain. Jadi pembinaan kurikulumnya, Irfan, dia dibina bersama dengan agensi-agensi yang lain seperti JAKIM, LEPAI, juga agensi agama di negeri-negeri untuk membina, mengadakan kerjasama untuk pembinaan kurikulum ini. Baik. Untuk makluman, sebelum kurikulum ini diangkat sebagai kurikulum kebangsaan di sekolah agama di seperti SABK dan juga sekolah agama di bawah negeri, mereka ini melaksanakan kurikulum Azhari. 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 Kurikulum Azhari ialah kurikulum yang diambil daripada Al-Azhar University tetapi telah diubah suai mengikut keperluan masing-masing negeri lah. Tapi setelah adanya kurikulum ini, mereka telah selaras melaksanakan kurikulum yang dinamakan kurikulum bersepadu dini ni. Dan pengiktirafan sijil ataupun peperiksaan ini adalah biasanya sekolah menengah agama, SMA, sijil menengah agama ataupun sijil menengah ugama biasanya, dan mereka ini digunakan di dalam negeri saja, maksudnya negeri masing-masing lah. Baik. Kita nak lihat pula dari segi punca kuasa pelaksanaan dan juga pelaksanaan kurikulum bersepadu dini ini, bagaimana dapatnya cara untuk mereka melaksanakan kurikulum tersebut. Okey. Berkaitan dengan punca kuasa kita melaksanakan kurikulum dini, kurikulum bersepadu dini ini ialah telah diputuskan dalam mesyuarat tertinggi Kementerian Pelajaran. Antaranya ialah yang boleh kita sebutkan di sini ialah diangkat sebagai kurikulum kebangsaan dalam mesyuarat Jawatan Kawasan Kurikulum Pusat pada tahun 2012 ataupun Jawatan Kuasa CCC. Kemudian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Perancangan Pendidikan JPP pada tahun 2012 juga, dan yang paling penting ialah mendapat perkenan dan juga persetujuan daripada Majlis Raja-Raja pada tahun 2013. Alhamdulillah, ini sangat saya kira sangat besar lah. Betul. Dia perkenankan oleh raja-raja kerana enakmen agama di negeri-negeri ini di bawah peruntukan raja, Majlis Raja-Raja. Dan dengan itu dilaksanakan kurikulum ini bermula pada tahun 2015 hingga sekarang 2022. Baik, kita nak tahu juga bagaimana mata pelajaran yang diambil oleh murid-murid dalam kurikulum KBD ni. Okey. Ada 5 mata pelajaran kurikulum dini ni. Yang pertama yang kita boleh sebut ni semuanya adalah bahasa Arab. Bahasa pengantar ialah bahasa Arab. Silakan. Yang pertamanya adalah Usuluddin. Usuluddin, kemudian Syariah, Al-Adab wal Balaghah, Al-Adab wal Balaghah, Al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'asirah, Al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'asirah ni bahasa Arab contemporary lah, moden, dan Al-Manahij al-Ulum al-Islamiyah. Itu 5 mata pelajaran yang dipelajari oleh pelajar-pelajar mengikuti kurikulum ini, dan bahasa pengantarnya ialah bahasa Arab, dan pencapaian murid ini akan diukur melalui peperiksaan SPM. Peperiksaan SPM. Jadi mereka akan belajar dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah. 1 sampai tingkatan 5. Okey, terima kasih tuan atas ulasan tersebut, di mana kita melihat ada 5 mata pelajaran yang akan dibelajar oleh murid-murid kita dalam aliran KBD ini. Ifat nak sebut pun susah sebenarnya, tapi tak apa. Kita tak berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi, Cik Razi dan juga Cik Afendi hari ini. Kita bertiga sebenarnya. Bukan senang sebab selalu Irfan berdua. Kali ini kita meriah sikit, ada 3 orang. Dan kali ini kita sedang membicarakan tentang topik Mudaris Dini, iaitu guru-guru dini ini. Dan kita nak tahu juga bagaimana, sejauh manakah guru dini dapat melaksanakan PDP dengan cara yang berkesan. Silakan. Terima kasih Cik Irfan. Sebenarnya kita sedia maklum ya, kurikulum bersepadu dini ini diwujudkan bagi memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dalam merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 ya. Untuk makluman jugalah ya kepada semua, guru dini ni dia sama je macam guru akademi yang lain. Sama je. Dia ditawarkan skim yang sama, dia ditawarkan juga ya laluan-laluan kerjaya yang sama seperti guru-guru lain ya. Mungkin ini telah diterangkan pada sebelum ni, dalam episod sebelum ni berkaitan dengan laluan kerjaya guru. Begitu juga dengan guru dini ni ya, dia mempunyai laluan kerjaya yang sama ya. Mereka juga akan dilatih ya, menjalani latihan perguruan dan memperoleh peluang-peluang pembangunan kerjaya yang menarik
berasaskan prestasi dan kompetensi guru-guru tersebut. Ya. Untuk makluman, pada peringkat awal, guru dini ini apabila kurikulum bersama dini dilaksanakan, terdapat beberapa kekangan berkaitan dengan guru dini ini. Ada cabarannya ya? Ada cabaran dia. Antaranya ialah pada peringkat awal kita menyerap masuk guru-guru sedia ada yang di sekolah yang mengajar subjek Azhari tersebut, sebagaimana yang sahabat saya kemukakan sebentar tadi. Ya. Seramai 497 pada tahun 2016 tu kita menyerap masuk guru-guru yang sedia ada yang mengajar subjek Azhari sebelum ini, ya. Kemudian diminta mengajar kurikulum bersama dini, diserap masuk di dalam Kementerian Pendidikan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Yang mana sebelum ini jawatan mereka adalah sama ada sementara, sandaran ataupun kontrak. Bersama dengan lembaga pendidikan sekolah ataupun di pihak Jabatan Agama Negeri. Alhamdulillah, ya. Penyerapan itu sahaja bukan sahaja kita memberi jawatan tetap kepada guru-guru tersebut, ya. Kita beri mereka latihan, dibawa kepada Institut Pendidikan Guru, mendapat latihan perguruan ikhtisas. Selepas tamat ikhtisas, mereka dilantik tetap, ya. Semasa awal pelaksanaan kurikulum ni, terdapat juga antara cabaran yang kami terima. Terdapat guru, di antara guru-guru ni ada yang kami tak boleh nak serap masuk, disebabkan masalah dari segi pertamanya warga negara. Terdapat sebelum ini kurikulum Azhari ini yang di sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan ini diajar kurikulum tersebut oleh guru bukan negara, biasanya datang daripada Thailand, Indonesia, kan? Okey. Yang itu memang kami tak dapat buat serap masuk lah, disebabkan masalah untuk menjadi pegawai Perkhidmatan Pendidikan mesti mempunyai warga negara Malaysia sahaja. Okey, kemudian ada juga dalam kalangan guru-guru tersebut, dia tidak mempunyai pendidikan yang khusus. Maksudnya dia hanya pendidikan yang secara tidak formal. Jadi untuk kita mengiktiraf sijil-sijil yang mereka ada itu, tak dapat kita buat pengiktirafan. Dan itu terpaksalah antara cabaran yang kami tak dapat buat penyerapan masuk ketika pada peringkat awal pelaksanaan kurikulum bersama dini ini. Baik. Ya. Okey, baik. Jadi di sini dengan keizinan lembaga pendidikan sekolah ataupun Jabatan Agama Negeri, maka guru-guru ini dapat kekal di sekolah tersebut dan dibayar gaji oleh lembaga pengelola sekolah ataupun Jabatan Agama Negeri tersebut. Ya. Dan pada pelaksanaan itu juga kan, pada peringkat awal, oleh kerana kita tidak dapat melatih guru secara daripada keluar dari universiti, maka kita menyerap masuk juga guru-guru pendidikan Islam yang berkebolehan mengajar yang kurikulum dini ini yang melalui pengantarannya bahasa Arab. Bahasa Arab sepenuhnya. Dan kebanyakannya guru-guru ini adalah lepasan daripada Timur Tengah. Kita nak tahu juga bagaimana ataupun latihan PDP yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru dini ini. Okey, terima kasih Irfan. Okay, baik, latihan antara latihan yang telah kami berikan, ya, latihan secara berterusan. Ya, melalui secara fizikal maupun bersemuka ataupun secara online, ya. Dan antara lainnya kan, guru-guru ini juga kan, untuk meningkatkan PDP-nya lebih berkualiti, mereka perlu mempunyai nilai-nilai profesional. Nilai-nilai profesional. Nilai-nilai profesional sebagai seorang guru, ya. Sebab ya betul, sebelum ini mereka telah pun menjadi seorang guru. Namun demikian, mereka di luar daripada sistem Kementerian Pendidikan. Betul. Okay? Apabila mereka masuk ke dalam sistem Kementerian Pendidikan, maka kita terapkan nilai-nilai profesional sebagai seorang guru Kementerian Pendidikan. Antaranya ialah seperti dalam rukun negara yang pertama, ya, kita kepercayaan kepada Tuhan. So jadi yang pertamanya nilai profesional yang kena ada ialah ketuhanan. Dia kena ketuhanan. Kemudian yang kedua penyayang. Seorang guru mesti punya penyayang kepada murid dia. Tak boleh garang sangat. Ya, betul. Kemudian yang ketiga integriti. Integriti ni maknanya cikgu kena menjaga atau guru-guru dini kena menjaga dia punya masa, kan, dia punya segi pengajaran dia, kan, perlu berintegriti. Kemudian seterusnya ialah efisien. Efisien ni dia perlu, ya, dari segi
bagaimana PDP itu secara efisien dia dijalankan. Dia bukannya ada masa ambil masa secara lewa kan. Betul. Okey, baik. Dia kena aturkan betul-betul jadual kelasnya bagaimana. Jadual kan? bagaimana. Betul. Kemudian seterusnya ya, dia seorang guru dini ini dia perlu ada kecintaan kepada profession dia. Kena cinta kepada profession. Ya. Sebab kita tak nak. Ada kalangan guru dini, ada kalangan guru kita ni kita dapati kan. Sebelum ni lah. Ya. Dia rasa macam tak selesa dia dipanggil ustaz. Tak selesa dipanggil ustazah. Kan? Right. Tapi sebenarnya itu satu kerugian kepada mereka sebenarnya. Untuk menjadi guru dini ni, dia bukan saja mendapat habuan di dunia, malah mendapat ganjaran di akhirat nanti. InsyaAllah. Okey, baik, yang terakhirnya ialah dia perlu patriotik. Patriotik ya. Kena ada nilai-nilai patriotisme di dalam diri mereka. Kena ada semangat cinta akan negara. Okey. Baik, terima kasih Cik Razi akan penjelasan di mana itulah ciri-ciri seorang guru dini untuk menjadi seorang guru yang lebih baik, menjadikan murid-murid mereka lebih cemerlang dalam sekolah mereka. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru di TV KPM. Jangan ke mana-mana. Inilah dia slot Bina Upaya Guru di TV KPM bersama saya Irfan Syahmi, di mana kita sedang membicarakan tentang topik mudaris dini. Dan kita nak tahulah, dalam hidup ni kita pasti ada cabaran, ada liku-liku kehidupan dan pastinya akan dihadapi oleh guru-guru dini. Kita nak tahu juga apakah antara cabaran yang mereka hadapi dalam mereka melaksanakan PDP. Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Apabila kita bercakap berkaitan dengan cabaran guru, terutama guru dini ni, sebenarnya mana-mana guru pun sama cabaran dia. Cabaran itu biasanya terfokus kepada dalam kelas, PDP, pengajaran dan pembelajaran yang berfokus dalam kelas, iaitu macam mana mereka ini menyampaikan maklumat dan ilmu, konten dan kandungan kepada pelajar. Ada beberapa isu yang boleh kita klasifikasikan sebagai kalau kita nak katakan sebagai cabaran ataupun isu. Sebenarnya bagi saya tak banyak sangat untuk guru dini ni. Yang pertama yang seperti yang saya sebutkan tadi ialah kurikulum dini ini menggunakan bahasa pengantarnya ialah bahasa Arab. Maka sudah tentu dokumen kurikulum yang ada seperti buku teks, sukatan pelajaran dan sebagainya dalam bahasa Arab. Jadi cabaran ialah bagaimana guru ini untuk menyampaikan kurikulum itu, satu kontennya dalam bahasa Arab tetapi penyampaian itu dalam bahasa Arab. Jadi kebimbangan guru kita di sekolah sebenarnya ialah bagaimana murid itu atau pelajar itu untuk memahami konten itu. Nak fahamkan faham tu bahasa itu bahasa Arab. Okey. Pertama. Yang keduanya ialah bermula tahun 2022 tahun ini, pelajar-pelajar KBD akan menggunakan kurikulum ataupun menggunakan buku teks daripada Al-Azhar. Iaitu beberapa buku yang semuanya dalam bahasa Arab juga, dan kurikulum itu diambil daripada Al-Azhar. Terbang dari sana. Diambil daripada Al-Azhar. Okey. Jadi kurikulum Azhar ini, kurikulum Ma'had Bu'us dia panggil, kurikulum Ma'had Bu'us Al-Islamiyah Al-Azhar disebut begitu, dalam bahasa Arab. Bersifat dia lebih kepada sifat turasi. Ada dua lah, satu turasi dan mu'asirah. Iaitu kalau kita turasi ni ialah dia lebih kepada macam kita kitab kuning, kitab kuning ataupun kitab lama. Yang kedua ialah mu'asirah yang moden lah. Jadi kitab daripada Al-Azhar ni dia ada metodologi dia penulisan pengarang kitab. Jadi cabaran ialah kepada guru macam mana untuk satu memahami konten, kandungan, yang kedua adalah memahami metodologi untuk menyampaikan maklumat ataupun ilmu kandungan kepada pelajar. Betul tu. Sebab ialah kita ada dua masalah yang kita nampak sekarang ni. Yang pertama dari segi bahasa pengantar, bahasa Arab. Yang kedua dari segi kandungan buku teks yang datang daripada Mesir ataupun Azhar sebenarnya merupakan satu cabaran yang dihadapi oleh guru-guru kita sebagai guru dini. Jadi kita nak tahu juga bagaimana cara untuk kita tangani, adakah strategi ataupun cara yang terbaik untuk mengatasi isu-isu ini. Okey. Pertama sekali ialah guru-guru dini ni, mereka ini seperti yang saya sebutkan tadi lah, guru-guru yang memang terlatih. Mereka ini ada kekuatan dia sendiri. Mereka ini ialah sama ada guru KPM ataupun luar KPM, mereka ni memang dilatih. Dilatih kalau di IPG ataupun di universiti
dalam bidang pedagogi ataupun dalam bidang latihan perguruan. Pertama, itu kekuatan guru kita. Yang keduanya, mereka ini dipanggil takhasus ataupun pakar dalam bidang masing-masing lah dalam pengajian Islam dan juga bahasa Arab. Mereka ini biasanya kelulusan, majoritinya kelulusan daripada dalam negeri dan luar negara lah. Contoh daripada Mesir, daripada Jordan, daripada Maghribi, daripada Timur Tengah dan juga daripada universiti dalam negeri iaitu UIA, UKM, dan mereka ni sebenarnya sangat hebat lah. Itu kekuatan yang kita ada. Cuma kita nak mengupayakan sedikit kemampuan ataupun membogarkan balik kemampuan kompetensi guru kita untuk lebih baguslah. Jadi di antara strategi yang kita buat ialah pertama sekali ialah kita mengadakan kerjasama dengan pihak Al-Azhar. Kita jemput pihak Al-Azhar datang ke Malaysia untuk melatih guru-guru kita, insya-Allah dalam masa yang terdekat kita telah dalam perbincangan. Yang keduanya, kita menyediakan kurikulum ataupun modul yang sesuai dengan tahap pelajar kita lah di Malaysia, sebab kurikulum itu daripada Al-Azhar. Betul. So kita kena sesuaikan dengan tahap murid kita lah. Yang ketiga adalah penyampaian kurikulum kepada seluruh guru KBD. Semua akan dapat. Penyebaran itu, penataran dan penyebaran kepada semua guru. InsyaAllah akan sampailah kepada guru kita di sekolah. Kemudian kita akan ada latihan yang berterusan kepada guru-guru KBD di aspek pedagogi. Kemudian yang akhir sekali ialah kita mengadakan kursus ataupun daurah ni macam kursus lah, dia panggil bertalaki tentang metodologi penulisan kitab-kitab daripada Al-Azhar ini. Dan saya juga nak menekankan di sini bahawa satu perkara lagi ialah penyampaian dalam bahasa Arab itu sangat penting. Ialah guru-guru kita menggunakan, dia panggil lughatul fasli. Lughatul fasli adalah bahasa dalam kelas yang mudah, yang membiasakan murid-murid ataupun pelajar dalam kelas memahami bahasa Arab yang mudah dalam kelas. Masya Allah. Okey, itu merupakan satu bentuk strategi ataupun cara yang cukup berkesan bagi saya, di mana ada merangkumkan semua sekali untuk beri pendedahan kepada guru ini untuk menjadi seorang guru yang lebih baik, memahami dan juga memberikan penjelasan yang baik kepada murid-murid mereka di sekolah. Dan kita nak dapatkan sedikit sahaja mungkin kesimpulan ataupun harapan daripada pihak tuan sendiri. Silakan. Okey, harapan kami lah di bahagian pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan terlaksananya kurikulum bersepadu dini ni ataupun KBD, diharapkan dapat melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek ilmu, agama dan juga akademik. Jadi pelajar agama ni biasanya dia lebih kepada agama, tetapi kita ada akademik pun ada. Itulah dia katakan sebagai bersepadu tadi. Dan matlamat untuk melahirkan generasi pelapis ulama dan juga cendekiawan Islam pada masa akan datang. InsyaAllah kita doakan usaha itu. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Razi dan juga Encik Effendi, iaitu bahagian pendidikan Islam dari Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sudi bersama Irfan hari ini berkongsi dengan kita tentang Mudaris Dini. Dan kita mengharapkan semua ilmu yang telah diberikan ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah ada sekitar jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.